صلي على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل يا مفرج الكروب. اللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. صلوا على النبي يا رسول الله. Marilah berselawat pada baginda. Sallu ala khairil anam المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. اللهم صلي على سيدنا محمد حبيب المحبوب شافي العلل يا مفرج الكروب. اللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني. صلوا على النبي يا رسول الله. Marilah berselawat pada baginda. Sallu ala khairil anam المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني.
Okey, hai, Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam hormat diucapkan kepada anda semua yang sedang menyaksikan saya secara langsung ataupun secara live di Nizam Malik page sekarang ini. Okey, so first of all, saya nak minta respon daripada anda dulu macam biasa. Okey, anda respon di ruangan komen sekarang. Adakah suara saya jelas? Adakah line internet saya okey? Okey, kalau semuanya jelas, anda boleh tulis di ruangan komen jelas. Okey? Dan juga saya nak minta bantuan daripada anda semua untuk sharekan this live video kepada rakan-rakan anda dan juga 5 grup Facebook yang anda join. Boleh ke? Boleh. Okay, so hari ini macam biasa yang anda dapat saksikan, kita bersama lagi dalam sesi live bacaan Yasin dan juga tazkirah. Kita bawakan semula ni highly mostly requested cik. Sampai ke live saya pun ada yang tanya bila nak baca live, bila nak baca live, baca live pula, bila nak baca Yasin, Yasin live. Okay, so di atas permintaan ramailah kita bawakan semula dan kita bawakan Ustaz Ilin Aminin macam biasa bersama dengan kami semua di Wealth Academy Sdn Berhad untuk live bacaan Yasin dan juga tazkirah. Okay, so saya nak tengok dulu siapakah yang dah committed dan bersama dengan saya pada pagi ini. Okey, ramai ha. Okey, kita ada tu Puan Azra, Puan Halimah Mahfuz ada, okey. Ada Tuan Hairul ada, Cik Raihan ada, okey. Puan Sharifah Yusof. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey. Puan Najah ada, Puan Ika ada. Ramai ni ah. Tuan Said Idris pun ada. Loud and clear. Alright, terbaik. Okey. Puan Hamidah Basri. Assalamualaikum Ustaz dan Muslimin serta Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey. Puan Khadijah, Assalamualaikum Ustaz dan semua yang bersiaran langsung. Okay, ni live tau. Ini bukan ulangan ke, bukan ulang tayang dan sebagainya. Okay, ini secara live. Okay, untuk sesi yang baru. Okay, sesi baru dengan tajuk tazkirah yang barulah macam biasa. Okay, so pada hari ini, sesi pagi ini, kita akan dipimpin oleh Tuan Ustaz Ilin Aminin untuk bacaan Yasin dan juga berserta dengan tazkirah yang tajuknya adalah bagaimana nak membahagikan urusan dunia dan juga urusan akhirat. Okay, so anda ready atau ready? Okay, kalau ready, anda komen di ruangan komen sekarang. Okay, dan juga saya nak ingatkan semula, share this live video kepada rakan-rakan anda dan juga di grup Facebook yang anda join. Okay, share banyak-banyak. Okay, so semoga bermanfaatlah kepada anda semua. Okay, boleh tak? Okay, kita nak panggil Ustaz Ilin lah. Okay, saya akan pass mic saya kepada Ustaz Ilin Aminin untuk lead bacaan Yasin pada pagi ini. Jadi silakan Ustaz Ilin Aminin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Syafiqah yang berbahagia, Tuan Nizam Malik, Wealth Academy Sdn Berhad dan seluruh warga dan keluarga besar Wealth Academy Sdn Berhad, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama kita pada pagi ini untuk kita membacakan surah Yasin, dan kita akan berkongsi sedikit kandungan daripada ayat suci Al-Quranul Karim dengan tajuk yang kita pilih iaitu membahagikan urusan dunia dan juga urusan akhirat. Terus kita kepada surah Yasin insya-Allah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه
إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون
لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya, nikmat yang Allah beri, nikmat kesihatan, nikmat keamanan, nikmat kemakmuran, nikmat dapat bangkit, bangun tidur pada waktu pagi, dapat bergerak, dapat membersihkan diri, melaksanakan solat fardu subuh. Ini semua adalah sebahagian daripada nikmat-nikmat Allah yang Allah kurniakan kepada kita pada saat dan ketika ini. Dan ketika mana kita menggunakan nikmat ini untuk kita melakukan amal-amal kebaikan, melakukan kerja-kerja ketaatan, melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, maka pada saat dan ketika itu mudah-mudahan Allah menghitung kira kita ini termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Apakah makna bersyukur? Iaitu mereka yang menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, tahniah dan terima kasih kerana menekan button like di bawah, kerana masih lagi menekankan button share di bawah. Mudah-mudahan insya-Allah selagi mana perkara ini, program ini, bacaan ini, perkongsian ini dapat disampaikan kepada yang lain, memberikan manfaat dan kebaikan dalam urusan dunia dan urusan akhirat mereka, insya-Allah pada titik itu jugalah jariah kita akan dicatat sebagai jariah yang berpanjangan, ilmu yang bermanfaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini kita akan membincangkan sedikit tajuk membahagikan urusan dunia dan juga urusan akhirat. Bagaimana kita berurusan dengan urusan-urusan duniawi dan bagaimana pula kita memenuhi keperluan urusan-urusan akhirat kita. Kerana kita hidup ini di dunia ini adalah sementara sahaja. Bagaimana kita menanggapi dan menyikapi kehidupan yang sementara ini supaya apabila kita melangkah nanti meninggalkan alam dunia ini, kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Kita tidak menjadi orang-orang yang muflis. Kita tidak menjadi orang-orang yang disia-siakan amalan-amalan dan perbuatan serta apa yang mereka telah lakukan di atas
muka bumi ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di alam dunia, di bahagian tengah yang saya lakarkan ini, yang mana ini secara umum kita berada di alam yang ketiga. Sebelum kita berada di alam dunia, kita telah pun berada di alam roh. Yang mana ketika mana kita berada di alam roh, kita pun tak ingat. Kita pun tak ingat bagaimana keadaan kita kat sana, dengan siapa kita berada, tetapi sebenarnya kita pernah berada di sana. Macam mana kita tahu yang kita pernah berada di sana? Ia dibenarkan di dalam Al-Quranul Karim ketika mana Allah menceritakan bahawa manusia sebelum dia berada di alam dunia, suatu ketika dia berada di alam roh, Allah Subhanahu wa taala pernah pertanyakan kepada hambanya, alastu bi rabbikum, apakah aku ini, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ketika itu kita sendiri pernah menjawab, bala, bahkan ya Allah, ya engkau Tuhan kami, syahidna, kami menjadi saksi. Itu ketika di alam roh. Kemudian Allah tentukan dan takdirkan kita dipindahkan ke alam rahim, yang mana pada ketika itu kita membesar, dibetiupkan roh, dan kita membesar lebih kurang 9 bulan di dalam kandungan ibu kita, dan akhirnya alhamdulillah Allah pindahkan kita dari alam rahim berpindah ke alam dunia di mana kita berada pada saat ini. Walau bagaimanapun, dunia yang kita sedang berada pada saat ini adalah sifatnya sangat sementara. Dan ini adalah satu-satunya alam di mana Allah berikan kepada kita pilihan. Allah berikan kepada kita pilihan untuk memilih. Apakah kita ingin melakukan perbuatan dan perkara yang bermanfaat, ataupun kita memilih untuk melakukan perkara yang sia-sia di alam ini. Kerana inilah satu-satunya alam di mana kita diberikan pilihan, yang mana kita juga dipertanggungjawabkan atas pilihan yang kita laksanakan. Walau bagaimanapun, ketika kita berada di alam dunia, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahawa alam roh itu sementara, alam rahim itu sementara, dunia lebih lagi sementara, alam barzah juga, tetapi ada satu-satunya alam yang akan kekal abadi. Satu-satunya alam yang mana tidak akan ada penghujung dan perakhiran, iaitu yang disebut dengan nama alam akhirat, sama ada berada dalam syurga ataupun berada dalam alam di neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Baik, sekarang kita pergi. Untuk kita melalui kehidupan dunia ini, kita mesti melengkapkan setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, setiap usaha kita, setiap percakapan kita, setiap niat kita mesti ada dua tujuan. Apa-apa perkara yang kita lakukan kat dunia, sama ada kita bekerja, atau kita berniaga, atau kita berumah tangga, atau kita berkeluarga, atau kita bermasyarakat, atau apa saja aktiviti kita di dunia, berniaga, apa sahaja, mesti ada dua tujuan. Dan dua tujuan ini mestilah sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dua tujuan ini, tujuan yang pertama ialah tujuan jangka masa pendek, dan tujuan yang kedua adalah tujuan jangka masa panjang. Jangka masa pendek dan jangka masa panjang ini disebut di dalam Al-Quran dengan kalimah Rabbana atina fid dunya hasanah. Tujuan jangka masa pendek, ya Allah, kurniakanlah aku di dunia ini, dalam urusan dunia kita nakkan hasanah, iaitu kebaikan. Ini adalah tujuan yang pertama, tujuan jangka masa pendek. Yang kedua ialah tujuan jangka masa panjang. Wa fil akhirati hasanah, iaitu kita mohon, ya Allah, kurniakan aku di akhirat nanti juga adalah hasanah, iaitu kebaikan. Jadi daripada ayat Al-Quran ini, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan untuk kita, Allah sediakan kepada kita bagaimana kita meletakkan matlamat pada setiap urusan dunia dan pada setiap urusan akhirat. Iaitu setiap urusan dunia yang kita laksanakan, kita ingin membawa kedua-dua tujuan ini. Iaitu kita nak dunia hasanah, dan pada masa yang sama juga kita nak wafil akhirati hasanah.
Begitu juga kalau kita sedang melaksanakan urusan-urusan akhirat, seperti kita melaksanakan solat, kita melaksanakan umrah, kita melaksanakan ibadah haji, kita membaca Al-Quran, kita berzikir dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, walaupun kita sedang melaksanakan urusan-urusan yang memberi manfaat banyak kepada akhirat, tetapi kita juga ingin merangkul bersama dengan kita kebaikan-kebaikan duniawi yang perlu kita pelihara. Dua matlamat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik, kita lihat seterusnya. Ini yang disebut sebagai dua matlamat dalam setiap urusan dunia dan setiap urusan akhirat kita. Jadi, dunia yang bersifat sementara, yang kita sebutkan tadi ini ialah, dunia ini pada dasarnya, dia tidak mempunyai apa-apa erti dan makna. Dunia ini pada dasarnya, dia tidak mempunyai apa-apa erti dan makna. Sebagai contoh, bersama dengan saya ni ada cawan, ada gelas, ada cawan. Cawan ni, dia tidak akan ada di akhirat. Mungkin dia pecah sebelum saya meninggal dan dia hancur, atau saya akan meninggal dunia, dan dia akan kekal sementara, dan kemudian dia akan hancur. Sama ada dia akan hancur sebelumnya hari kiamat, ataupun dia akan hancur ketika mana hari kiamat. Dan setelah dia hancur, dia akan tidak ke mana-mana dan dia akan habis begitu sahaja. Bermakna, gelas, cawan, dan juga air yang ada di dalamnya, dia adalah dunia. Dia tidak ada mempunyai apa-apa erti dan makna yang terlalu besar. Walau bagaimanapun, apabila kita merangkul, mengambil, membawa nilai akhirat pada cawan ini, kita membawa nilai akhirat pada air yang ada di dalam cawan ini. Sebagai contoh, apabila seseorang itu minum air, ketika mana dia mengambil cawan ini, dan kemudian dia minum dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Minum dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia minum dengan tangan kanan. Bukan dengan tangan kiri, tetapi dia minum dengan tangan kanan. Baginda Nabi SAW menyatakan, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ. Hanya saja yang minum dengan tangan kiri dan makan dengan tangan kiri adalah syaitan, kata Rasulullah. Jadi dia minum dengan tangan kanan, dan kemudian dia membaca Bismillah dengan niat, mudah-mudahan air yang dia minum ini memberikan kesihatan dan kesegaran kepada tubuh badan, memberi manfaat untuk dia membuat kebaikan dan juga amal-amal ketaatan. Sama ada bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Maka pada ketika itu, walaupun air ini adalah urusan dunia, walaupun cawan ini adalah perkara dunia, tetapi dengan sebab nilai akhirat dirangkul sama. Urusan minum-minum, urusan duniawi, tetapi disertakan dengan kepentingan dan nilai akhirat, maka pada ketika itu, minum itu menjadi pahala, menjadi bermanfaat, dan mempunyai nilai tinggi apabila kita bawa amalan tersebut menuju ke akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila kita hidup di dunia ini, selagi mana perkara itu perkara dunia, urusan dunia, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan duniawi, selagi mana di dalamnya ada perkara-perkara kebaikan yang sama dapat kita rangkul, kebaikan yang berkaitan dengan akhirat, maka pada ketika itu sebenarnya kita sedang memperalatkan dunia yang kita miliki untuk kepentingan dan kebaikan akhirat. Sebab itu kita jangan merasa tersepit ketika mana kita disibukkan dengan perkara dunia. Selagi mana perkara dunia yang kita lakukan itu tujuannya adalah tujuan besar untuk mendapatkan akhirat. Ada sebahagian orang kadang tertekan. Ada sebahagian orang kadang-kadang terhimpit. Ada sebahagian orang kadang-kadang terkesan dengan hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi. Mungkin letih kerana bekerja, mungkin letih kerana berniaga, mungkin penat ketika mencari nafkah, mungkin dalam keadaan sekarang ini struggle ketika ingin mencari pencarian penghasilan dan juga rezeki sebagai contoh. Tetapi setiap usaha yang dilakukan, walaupun tujuannya ialah untuk mendapatkan pendapatan, untuk mendapatkan penghasilan sebagai contoh, tetapi apa yang dia inginkan daripada pendapatan, penghasilan, rezeki dan sebagainya,
itu kan tujuan dia untuk menunaikan dan melaksanakan tanggungjawab nafkah kepada keluarga sebagai contoh. Maka orang yang bekerja, yang mencari rezeki, yang mencari penghasilan dan pendapatan dengan membawa matlamat dua, iaitu ingin mencari makan, ingin mencari keperluan hidup, ingin mencari rezeki untuk fid dunya hasanah, tetapi jauh di sudut hatinya, dia ingin juga dengan hal yang sama untuk dia menunaikan tanggungjawab kewajipan dia sebagai ketua keluarga, sebagai orang yang dipertanggungjawabkan untuk menanggung orang-orang yang di bawah tanggungannya. Maka pada ketika itu, orang ini dengan daya usaha dia, dengan kuatnya dia bekerja, sebenarnya dia sedang membawa dua matlamat dalam perilaku hariannya, iaitu fid dunya hasanah, pada masa yang sama wa fil akhirati hasanah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, dalam nak mencapai dua tujuan ini, untuk mengurus urusan dunia dirangkul akhirat, untuk mengurus urusan akhirat tidak mengabaikan kepentingan dan keperluan dunia, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua alat yang boleh kita gunakan. Alat yang pertama ialah diri kita, alat yang kedua ialah harta kita. Diri dan harta merupakan modal penting, merupakan aset yang sangat bernilai yang Allah berikan kepada kita untuk kita gunakan mencapai kedua-dua matlamat tadi, iaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang setiap perbuatan, setiap aktiviti, setiap kerja duniawi, tetapi dia mengambil berat tentang perkara akhirat. Orang yang juga melaksanakan perkara akhirat tetapi tidak mengabaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan dunia, maka insya-Allah Allah akan berikan kepada dia ganjaran bayaran berbentuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, macam mana kita nak lihat contoh orang yang membawa urusan dunia pada masa yang sama wa fil akhirati hasanah. Kita lihat. Contohnya seperti gambar yang saya paparkan ini. Kita fikir dan kita lihat dari segi zahir gambar ini, orang ini mempunyai latar belakang membetulkan pipe sebagai contoh. Sama ada pipe air ke, pipe gas ke, tak kira lah. Katalah dia seorang plumber, seorang tukang pipe. Seorang tukang pipe, secara zahir, dia membetulkan pipe. Mendapat bayaran dan gaji atas kerja yang dia lakukan. Secara duniawi, dia akan mendapatkan wang ringgit. Secara duniawi, dia akan mendapatkan slip gaji. Selada duniawi, urusan dunia, dia adalah orang yang mendapatkan ganjaran, bayaran, pendapatan daripada urusan kerja yang dia lakukan. Itu termasuk dalam kategori fid dunya hasanah. Tetapi, apabila dia berfikir dengan cara yang betul, sebenarnya apa yang dia perolehi hasanah bukan setakat fid dunya. Tetapi, dalam urusan dunia yang sedang dia laksanakan, sekiranya dia berfikiran dengan cara yang baik, sebenarnya dia sedang merangkul wafil akhirati hasanah. Iaitu, dengan sebab dia membetulkan pipe, hanya dengan satu dua pipe, ia memungkinkan ramai orang di satu kawasan dapat menggunakan air untuk berwuduk sebagai contoh. Melepaskan tanggungjawab akhirat orang ramai yang berada di kawasan tersebut. Hanya dengan satu pipe sahaja. Jadi bayangkan, orang yang membetulkan pipe dengan kerja yang sama, tetapi dalam hatinya diniatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan kerja yang aku lakukan ni, khidmat yang aku berikan kepada masyarakat ni, mudah-mudahan ada 2,000 orang yang berada dalam taman ini, dalam kawasan ini, mereka dapat menunaikan solat dengan wuduk yang sempurna. Mereka dapat melaksanakan mandi wajib mereka. Mereka dapat melaksanakan istinja dan taharah mereka. Sehingga dengan membetulkan satu pipe sahaja, dia dapat fid dunya hasanah, pada masa yang sama dia mendapatkan ganjaran wa fil akhirati hasanah kerana ilmu dan kefahaman yang diberikan oleh Allah kepadanya. Contoh. Kedua, kalau kita nak melaksanakan perkara dunia sebagai contoh, kita ingin bersukan, kita ingin beraktiviti, maka banyak aktiviti yang kita boleh lakukan, tetapi kita jangan melupakan nilai akhirat yang berada di dalamnya. Sebagai contoh, kalau orang bersukan, maka jangan jadikan sukan itu sebagai medan untuk berjudi. Jangan juga menjadikan sukan itu sebagai medan untuk mempamerkan sesuatu yang tidak patut dia pamerkan. Atau dengan erti kata lain yang namanya menutup aurat.
Jadi bagi orang yang bersukan, bersukanlah kerana itu urusan dunia. Mungkin dia mempunyai pendapatan daripada aktiviti sukannya. Tetapi dia membawa urusan akhirat bersama dengan urusan yang dia lakukan, urusan dunianya, maka pada ketika itu urusan dunianya insya-Allah akan memberikan kebaikan dan bermanfaat. Sama juga dengan urusan-urusan kerja kita yang lain, urusan dunia kita, termasuk orang yang berniaga. Orang yang berniaga, berniagalah. Sahabat Nabi SAW, sebahagian besar daripada kalangan mereka adalah peniaga, sebahagian besar yang lain juga adalah bukan dari kalangan pedagang dan peniaga. Tetapi bagi sahabat Nabi SAW yang berniaga, mereka ini membawa urusan akhirat mereka ke dalam urusan dunia mereka. Dalam setiap perniagaan, mereka jauhi yang dinamakan gharar, iaitu penipuan. Mereka jauhi sesuatu yang dikatakan riba. Mereka jauhi perkara-perkara yang syubhah dan mereka tidak melaksanakan perniagaan-perniagaan yang bertentangan dengan syarak. Walau bagaimanapun, ketika mana mereka melaksanakan ibadah melalui pekerjaan dunia mereka, mereka merangkul urusan akhirat, maka pada ketika itu macam mana mereka membahagikan urusan dunia dan akhirat? Mereka meletakkan di dalam urusan dunia ada nilai akhiratnya dan mereka meletakkan urusan akhirat mereka tanpa mengesampingkan kepentingan-kepentingan dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, inilah tempat di mana kita berada. Kita hari-hari berurusan dengan urusan dunia. Kalaulah kita asingkan, kalaulah kita pisahkan setiap urusan dunia daripada urusan akhirat, dan kita pisahkan urusan akhirat daripada kepentingan dunia, bimbang-bimbang apa yang kita bawa di akhirat nanti banyak mengalami kerugian. Tetapi yang lebih baik bagi kita ialah kita bahagikan dengan cara setiap urusan dunia kita ambil berat nilai akhirat yang ada di dalamnya. Dan setiap urusan akhirat kita rangkul sama kepentingan dunia supaya kita tidak menjadi orang yang terlepas peluang dan juga kesempatan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa ayat Quranul Karim berkenaan dengan dunia yang mana walaupun kita diberikan satu panduan bagaimana menjalani urusan dunia kita dengan nilai akhirat, menjalani urusan akhirat kita dengan merangkul nilai dunia, tetapi Allah mengingatkan kepada kita supaya jangan sampai dunia ini melalaikan kita daripada akhirat seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Seperti mana orang-orang yang tidak mempunyai iman dan Islam di dalam hati mereka. Seperti mana orang yang tidak mempunyai ingatan tentang betapa akhirat tiba-tiba sahaja akan tiba kepada dia dalam bentuk kematian. Pada ketika itu, kita akan dirugikan apabila kita memisahkan di antara urusan dunia. Sebahagian orang melihat kalau dunia adalah dunia, tidak ada hubung kaitnya dengan akhirat. Ada orang melihat bila akhirat saja, tanpa mengambil berat tentang nasib dan bahagiannya di dunia. Kita lihat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hal ini. Di dalam surah Hud ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Sesiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami, yakni Allah, berikan kepada mereka. Kami akan berikan balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala kalau nak berikan seseorang itu hal dunia, Allah boleh beri seberapa banyak dan bila-bila masa sahaja Allah boleh berikan. Kerana dunia dan akhirat kedua-duanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan banyak senda gurau dan bermain-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang dikatakan dan disebutkan sebagai sebenar-benar kehidupan kalaulah mereka mengetahuinya. Ini adalah ayat peringatan supaya kita jangan sampai seperti orang-orang kafir yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Nanti kita akan dirugikan. Sayang perkara-perkara dunia yang kita buat ni, kalau kita tidak nilaikan dengan nilai akhirat di dalamnya, kita akan dirugikan. Kemudian dalam ayat yang lain surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang menjadikan agama
mereka sebagai perkara main-main dan senda gurau. Dan kehidupan dunia telah menipu mereka, yakni orang-orang kafir. Maka pada hari kiamat ini, kami lupakan, yakni abaikan mereka sebagaimana mereka lupa tentang pertemuan mereka pada hari akhirat dan sebagaimana mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Lihat hubungan di antara mereka yang tertipu dengan kehidupan dunia ketika mana mereka memisahkan dengan akhirat. Mereka tak lihat akhirat itu adalah perkara yang penting dan mereka ingkar tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Ini orang-orang kafir. Maka pada ketika itu, dunia yang mereka kecapi, dunia yang mereka dapat pada ketika itu menjadi sesuatu perkara yang amat merugikan dan sia-sia. Kerana mereka tidak membawa nilai akhirat dalam setiap urusan dunia yang mereka laksanakan. Kita lihat seterusnya ayat Al-Quranul Karim dalam surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal ins." Wahai sekalian golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepada kamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberikan peringatan kepadamu terhadap pertemuanmu denganku pada hari ini? Mereka pun menjawab, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahawa mereka annahum kanu kafirin, bahawa mereka itu adalah orang-orang yang ingkar. Mereka dulu ingkar tentang kepentingan akhirat. Mereka ingkar tentang nak bawa nilai akhirat ke urusan dunia mereka. Akhirnya mereka hanya memikirkan dunia tanpa memikirkan akhirat, tanpa membawa nilai akhirat dalam urusan dunia mereka. Akhirnya perkara dunia yang mereka capai semuanya menjadi sia-sia dan mereka besok di akhirat akan mengakui atas kesilapan dan kesalahan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 212. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Lihat tentang orang-orang yang tak beriman. Macam mana cara fikir mereka tentang urusan dunia. Berbeza dengan kita orang Islam. Kita melalui dunia. Kita perlu mencapai dunia. Kita perlu berjaya. Orang Islam perlu menguasai. Orang Islam perlu memonopoli. Orang Islam perlu mengambil peluang dan juga ruang pada bahagian-bahagian di dalam dunia ini. Tetapi berbeza cara kita mengambil dunia dengan orang-orang yang tidak beriman mengambil dunia. Ada perbezaan yang besar. Kita lihat surah Al-Baqarah. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka memandang hina wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Orang yang beriman, mereka mengambil dunia tetapi membawa nilai akhirat. Mereka memandang hina kepada orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia berbanding mereka, yakni orang-orang kafir pada hari akhirat, hari kiamat nanti. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batasan. Tanpa batasan. Bighairi hisab. Jadi kita ini sebagai orang yang berurusan dengan hal-hal dunia, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita dalam kita mengurus urusan dunia. Kita ingin membawa juga urusan akhirat dalam setiap aktiviti duniawi yang kita lakukan. Supaya mudah-mudahan setiap perkara dunia yang kita laksanakan, segala perkara yang kita laksanakan dari pagi sampai ke tengah hari, sampai ke petang, apa saja aktiviti dunia, kita jaga nilai akhirat di situ. Maka pada ketika itu kita adalah orang yang bijak membahagikan bagaimana kita membuat urusan dunia dan bagaimana juga kita membuat urusan-urusan akhirat. Urusan yang menjurus kepada akhirat seperti bersedekah, seperti melaksanakan kefarduan solat 5 waktu, perkara-perkara yang wajib kita laksanakan, itu adalah ibadah khususiah yang perlu kita laksanakan. Tetapi dalam urusan dunia yang kita laksanakan dalam aktiviti seharian kita, perlu juga kita ambil berat nilai akhirat di dalamnya. Orang yang bersukan, saya contoh tadi, bawa nilai akhirat dalam sukan. Orang berniaga, bawa nilai akhirat dalam perniagaan. Orang yang sedang bekerja, bawa nilai akhirat di dalam aktiviti pekerjaan yang dilaksanakan. Orang yang belajar sekalipun, bawa nilai akhirat dalam aktiviti pembelajaran dan juga pengajian. Sekiranya kita lakukan yang sedemikian, insya-Allah kita adalah orang yang bijak membahagikan bagaimana kita berurusan dengan urusan-urusan dunia, pada masa yang sama bagaimana kita
membahagikan urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan akhirat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, itulah sebahagian perkara yang dapat saya kongsikan pada pagi ini, membahagikan urusan dunia dan urusan akhirat. Cara pembahagian dia bukanlah pembahagian jadual, bukanlah pembahagian masa, bukanlah pembahagian waktu, tetapi cara pembahagian kita ialah setiap bahagian urusan dunia yang kita laksanakan, bahagikan juga padanya urusan akhirat di dalamnya. Setiap urusan akhirat yang kita gunakan, yang kita laksanakan, bahagikan kepada dia urusan duniawi di dalamnya. Mudah-mudahan insya-Allah segala urusan dunia kita insya-Allah akan bermanfaat dan ada mempunyai nilai yang tinggi, menjadi catatan amal soleh. Jadi mudah-mudahan setiap percakapan kita ada pahala dan ganjaran, setiap perbuatan kita ada pahala dan ganjaran, setiap niat yang baik yang terlintas dalam hati kita, mudah-mudahan ada pahala dan ganjaran, dan semuanya ini kita akan bawa ke akhirat menjadi timbangan amal kita, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, itulah yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih yang meninggalkan komen-komen yang baik di bawah. Saya lihat di page Nizam Malik, masing-masing meninggalkan komen dan pendapat dan sebagainya. Jazakumullah khairan katsira. InsyaAllah kita berjumpa di lain kesempatan. Saya serahkan semula kepada Syafiqah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Ustaz Ilin Aminin atas perkongsian dan juga ilmu yang sangat-sangat bermanfaat pada pagi ini. Saya rasa macam muhasabah diri. Okey, sesi pagi ni banyak sebenarnya learning point yang saya dapat yang saya boleh highlightkan lah kepada anda semua. Dan anda yang sedang menyaksikan live ini di Nizam Malik page, anda juga boleh tulis di bawah di ruangan komen sekarang, apakah learning point yang anda belajar, yang dapat info, okay, anda kongsikan dekat ruangan komen sekarang juga. Kita nak tengoklah dapat ke tak sesuatu daripada live pada pagi ini. Okay, tapi saya nak highlightkanlah beberapa poin yang Ustaz Ilin Aminin ada kongsikan tadi, iaitu berkenaan dengan hidup ini ada dua tujuan. Iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Okey, untuk kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Okey, saya suka analogi gelas dan air tu juga. Okey, saya nampaklah perbezaan. Okey, sama ada kita macam kalau kita buat perkara dunia, perkara tu akan menjadi sia-sia je lah kan, tanpa kalau kita tak selitkan dengan urusan akhirat ataupun niatkan untuk akhirat. Banyak sebenarnya kalau nak dikongsikan. Okey, tapi saya nak tanya satu soalan lah kepada Tuan, boleh tak? Boleh. Kepada Ustaz Ilin. Okey, macam mana urusan dunia ni adalah sia-sia bagi seseorang tu? Berdasarkan ayat Quran tadi tu lah. Macam mana urusan dunia ni boleh jadi sia-sia kepada seseorang tu? Baik, urusan dunia kita boleh menjadi sia-sia kalau kita mengabaikan perkara-perkara yang berkaitan akhirat dalam urusan dunia itu. Contohnya apabila seseorang itu dia minum tadi kan, saya bagi contoh minum, dia minum dengan tangan kiri. Kemudian tidak baca bismillah. Kemudian tidak ada rasa syukur kepada Allah atas anugerah Allah berikan air kepada dia. Dan tidak ada syukur kepada Allah atas nikmat selera yang Allah berikan kepada dia. Kerana kita ni kalau air banyak pun, kalau kita tak ada selera dan tak ada kesihatan yang membolehkan kita minum air, mungkin kita sendiri tidak boleh minum air tersebut. Jadi kita akan jadi rugi, sia-sialah. Air tu habis gitu saja, cawan tu habis gitu saja dan perbuatan kita sia-sia. Malah berdapat dosa lagi dengan sebab minum dengan tangan kiri. Tapi bila kita laksanakan urusan dunia kita dengan membawa nilai akhirat, jadi akhirnya minum itu jadi berpahala. Orang itu bersyukur, air itu bermanfaat kepada tubuh badan. Kemudian dia minum dengan membaca bismillah, kemudian minum dengan tangan kanan. Minum tangan kanan je pahala. Baca bismillah je pahala. Setiap 3 kali teguk berhenti. Nabi 3 kali teguk berhenti. Itu memberi kesihatan kepada urusan perut kita, urusan usus kita, urusan perkumuhan kita. Nabi 3 kali teguk berhenti. 3 kali teguk berhenti. Jadi cara begitu, hanya sebab itu agama kita cantik, daripada cara buang air kecil sampai memimpin manusia, semuanya disediakan nilai akhirat dalam setiap perbuatan kita. Orang masuk tandas, masuk
Masuk buang kecil, habis kencing begitu tu je. Perkumuhan habis macam tu saja. Tapi berbeza dengan orang yang beriman, yang dunia juga, urusan kencing, urusan buang besar, urusan apa, tapi masuk tandas dengan membaca doa. Minta perlindungan daripada gangguan syaitan. Baik, lepas keluar tandas, segala puji bagi Allah, azhabba anil adha, yang membuangkan daripada aku segala penyakit. Penyakit kencing manis, penyakit batu karang, penyakit susah nak terbuang kecil, penyakit kencing tak lawas. Semua ni kita nak minta Allah jaga kita pada setiap kali kita keluar tandas. Jadi tandas ni, kencing, buang besar ni urusan dunia je, berak kencing dan sebagainya. Tapi bila kita bawa nilai akhirat dalam urusan dunia, maknanya pergi tandas pun kumpul pahala bawa ke akhirat. Tu baru pergi tandas. Belum cerita buat benda-benda yang lebih besar daripada tandas. Jadi maknanya setiap urusan dunia tu Allah sediakan bagi kita lapangan dan peluang untuk mendapat kebaikan hari akhirat. Tinggal kita saja melaksanakannya. Okay, Alhamdulillah. Alright, so maksudnya kita kena setiap perbuatan yang kita lakukan ni niat tu lah. Daripada niat, kita kena niatkan untuk kebaikan di akhirat juga. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Ilin atas jawapan yang sangat-sangat mantap. Okay, InsyaAllah semoga bermanfaat kepada anda yang sedang menyaksikan. Okay, semoga kita dapat perbaiki diri kita dari semasa ke semasa dan untuk buat lebih baik lagi di dunia dan juga di akhirat. Okay, so untuk akhiri saya nak saya nak jemput Tuan Nizam Malik lah kalau ada untuk berikan sepatah dua kata untuk akhiri. Right, bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, kepada Ustaz Alien juga. Apa khabar Ustaz hari ni, sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright. Kita sama-sama syukurlah sebab nikmat yang kita ada hari ni, nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita, dapat kita berkumpul dalam majlis ilmu kita pada pagi ni. Alright, dan of course ilmu ni adalah satu perkara yang sangat nikmatlah bagi kita. Daripada tak tahu menjadi tahu, daripada tak faham menjadi faham. Alright, dan boleh kita amalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari pada hari inilah. Dan of course sebelum ni kita mungkinlah saya sendiri jugalah fikir kalau kita nak membahagikan antara urusan dunia dan juga akhirat tu kita buat jadual. Ni masa solat, ini waktu kerja. Tapi sebenarnya bila kita kefahaman saya pada hari ini adalah bila dapat tazkirah daripada ustaz tadi, kita nak merangkumkan semua urusan kita ni untuk urusan dunia dan akhirat. Dan juga semuanya perbuatan kita, amalan kita, kerja-kerja kita ni membawa kebaikan dan juga pahala untuk akhirat kita. Jadi itu adalah sudut pandang yang lebih baik kepada kita semua, dan dapat membetulkan mungkin mindset kita yang salah sebelum ni tentang cara melihat agama Islam lah secara khususnya. Jadi alhamdulillah. Dan itu juga menjadi panduan kita dalam kita bekerja, nak kejar KPI. Jangan kita tinggalkan urusan kerja kita ni dengan solat, kerja juga, tapi solat pun jangan tinggal. Itu amalan khususiah kan. Jadi itu juga kita kena buat. Sama juga kita melabur saham, kita buat profit. Kita ingat kita nak buat dengan cara yang patuh syariah, yang halal, dan insyaAllah semoga kita diberi rezeki, dan kita gunakan rezeki yang kita dapat tersebut untuk kebaikan, membantu keluarga kita dan orang ramai di luar sana lah, untuk sedekah, zakat dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustaz Alien kerana masih sudi untuk bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan teruskan lagi dari minggu ke minggu yang akan datang, dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Dan kita ucapkan terima kasih juga kepada semua anda yang menonton di Facebook page Nizam Malik. Alright, daripada mana sahaja anda berada, kita nak ucapkan terima kasih kepada anda semua yang support aktiviti dan juga majlis kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada anda yang klik like dan juga klik button share. Semoga ada pahala lah. Kita buat sesi macam ni pun anda klik button share pun dapat pahala, mungkin dapat pahala yang dibawa ke akhirat nanti. Jadi sama-sama kita sinergi, kita beramai-ramai, kita mendapat pahala bersama-sama insya-Allah. Semoga ada kebaikan dan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita bersama. Mungkin di akhir ini mungkin Ustaz boleh bantu kita untuk baca doa untuk penutup majlis. Dan minta mohon doa Ustaz masukkan sikit doa sebab kita di Wealth Academy Senyap Berhad juga menghadapi sedikit musibah. Ada salah seorang staf kita juga
dijangkiti lah COVID-19 baru-baru ni, satu keluarga dijangkiti. Okay, jadi mohon mungkin Ustaz Elin dapat doakan supaya staf kami dapat kembali sihat dan satu keluarga semua dapat kembali sihat lah. Okay, dan kita dapat bekerja dan memberi manfaat kepada lebih ramai orang. Okay, so terima kasih Ustaz, silakan untuk doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi yang berbahagia ini kami berhimpun, berkumpul di alam maya untuk bersama-sama membacakan surah Yasin daripada Al-Quranul Karim. Kami juga membacakan sebahagian ayat suci Al-Quran yang lain dan mengambil iktibar dan pengajaran daripadanya, ya Allah. Kami mohon dengan keberkahan majlis ilmu, dengan keberkahan surah Yasin, dengan keberkahan waktu duha, Engkau kabulkanlah ya Allah hasrat dan hajat kami, niat dan juga impian kami ya Allah. Peliharakanlah diri kami, keluarga kami, sahabat kami, kenalan kami, jiran kami, mereka yang berbaik kepada kami dan kami berbaik kepada mereka, orang-orang yang mengenali kami dan orang-orang yang kami mengenali mereka. Juga salah seorang daripada tenaga penting, warga keluarga Wealth Academy Sdn Bhd dan keluarganya yang sedang ditimpa dengan musibah COVID-19. Kami mohon kepadamu ya Allah agar Engkau berikanlah keafiatan dan kesihatan kepadanya. Berikanlah kekuatan dan ketabahan iman kepadanya agar dia menjadi orang yang redha dengan ketentuanmu tetapi tidak putus asa dengan rahmatmu. Agar dia redha dengan ketentuanmu tetapi tidak putus asa dengan rahmatmu. Agar dia terus redha dengan ketentuanmu ya Allah tetapi pada masa yang sama tidak putus asa dengan rahmat dan kasih sayangmu. Ya Allah, berikanlah pemeliharaan dan penjagaan kepada kami ya Allah agar kami juga tidak terjangkiti dengan penyakit tersebut serta dengan penyakit-penyakit dan wabak-wabak yang lain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, amin amin ya rabbal alamin. So saya rasa setakat itu saja sesi kita pada pagi ini. Saya nak ucap lagi sekali terima kasih kepada Ustaz Elin Aminin atas story yang sangat-sangat best, saya rasa memang power. And then ilmu yang bermanfaat lah insya-Allah kepada yang menonton dan juga kepada yang lain. Alright. So saya rasa setakat itu saja. Kita berjumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Hari Khamis pada waktu yang sama 8.30 pagi di Nizam Malik page. Okay, so sama-sama kita berkumpul setiap hari Khamis 8.30 pagi di Nizam Malik page, Facebook page. Okay, so saya undur diri dulu. Okay, saya Syafiqah daripada tim Saham Masri. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad habibil mahbub syafil ilal ya mufarrijil kurub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillah. Salla alayka Allahu ya adnani ya Mustafa ya safwatar rahmani. Alhamdulillahi alladhi a'tani هذا الغلام الطيب الأرداني. صلوا على النبي يا رسول الله صلوا. Marilah berselawat pada baginda. Sallu ala